Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya JJ Ahmad, dan untuk pagi ini kita sebenarnya menarik sekali, kita akan bincangkan mengenai literasi kewangan di mana baru-baru ini Sekolah Perniagaan Ekonomi SPE Universiti Putra Malaysia UPM dengan kerjasama Asri Ahmad Academy AAA Sdn Bhd dan RHB Investment Bank membangunkan makmal dagangan atau dikenali sebagai Share Trading Lab powered by RHB Investment Bank bagi mendidik pelajar asas pelaburan saham dengan betul. Antara lain, makmal ini akan memberikan peluang kepada pelajar UPM untuk mempelajari secara real time proses jual beli saham melalui perisian yang dibekalkan oleh pihak RHB Investment Bank. Pembangunan makmal ini juga sekaligus dapat meningkatkan potensi dan kebolehpasaran graduan dan membolehkan mereka mendapat pelbagai peluang pekerjaan dalam pasaran modal. Baik, untuk membincangkan dengan lebih lanjut topik ini, kita ada di studio. Pertamanya bersama dengan di sebelah saya adalah Profesor Dr. Bani Arifin Amin Nordin. Beliau ialah Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia UPM. Dan kita juga ada hari ini penyelaras makmal dagangan saham Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, Dr. Muhammad Romzi Ibrahim, dan ada juga pelajar di hujung sana, Muhammad Nasiruddin Muhammad Rizwan yang merupakan pelajar sarjana muda perakaunan di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Selamat datang semuanya. Terima kasih kerana sudi teman saya seorangan hari ini. Terima kasih. Biasanya saya berdua bersama rakan tugas, tapi tak apa, hari ini kita 1+3. Okay. Tapi menarik sekali untuk kita bercerita mengenai labur di makmal dagangan saham UPM. Pertama sekali mungkin Prof Bani boleh ceritakan bagaimana sebenarnya idea ini bermula ataupun tercetus untuk membangunkan makmal ini. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Asra Wani kerana menjemput saya. Idea ini bermula apabila kami mendapati pelajar-pelajar yang mengikuti program kewangan di UPM ni memerlukan pendedahan praktikal. Sebab selama ni kita menekankan teori saja, tetapi apabila bab bahagian pelaburan ni memang mereka perlukan sedikit practical knowledge lah. Sebab tu kami kita pun into this project, and then kita menghasilkan satu makmal lah untuk pelaburan saham. Dan juga untuk dapatkan apa yang dipanggil hands-on experience. Itu penting untuk pelajar-pelajar ni, supaya mereka lebih ready for the market lah, nak dikatakan selepas ini. Prof, siapa yang mungkin yang terlibat dalam makmal ini yang dilakukan oleh UPM? Hanya pelajar saja? Penggunaan makmal ni ialah memang apabila kita binanya untuk pelajar, tapi kita tak limit kepada pelajar juga, sebab kita kita akan adakan kursus-kursus, seminar-seminar mengenai pelaburan, dan kita akan buka kepada orang luar juga, industri, dan mereka juga boleh datang dan menggunakan makmal ni dan experience how is it like to trade saham secara real. Okay. Baik, Dr. Romzi, mungkin Dr. Romzi boleh jelaskan bila sebenarnya projek ini bermula, kalau kita boleh tahu siapakah mungkin pemain industri yang terlibat dalam menjayakan idea ini? Projek ini bermula beberapa tahun yang lalu lah, tapi secara agresifnya setahun yang lepas. So di mana pada tahun lepas kita sudah mula membina makmal dagangan saham ini. Pemain industri yang terlibat adalah Asri Ahmad Academy dan juga RHB Investment Bank lah. Untuk secara spesifik RHB Trade Smart we call it. So makmal dagangan saham ini, platform untuk jual beli saham itu kita menggunakan RHB Trade Smart punya platform. Dan pada masa yang sama Asri Ahmad Academy ini memenangi banyak anugerah daripada Bursa Marketplace sebenarnya, yang diketuai oleh Datuk Asri Ahmad, yang mana beliau, akademi beliau telah memenangi banyak anugerah dalam aktiviti pelaburan saham yang patuh syariah. Sebab kebanyakan masyarakat umum tengok aktiviti jual beli saham ni sesuatu aktiviti yang orang cakap tidak halal. So bila Bursa Saham ataupun RHB Trade Smart menyediakan platform sebegini rupa, bagaimana di mana para pelabur dan pedagang boleh memilih saham-saham yang patuh syariah, maka ia menimbulkan minat yang lebih mendalam pada masyarakat umum untuk
lebih terlibat untuk mendalami ilmu pelaburan dan dagangan saham ini. Saya selalu sebenarnya tengok Datuk Asri so, biasanya mereka panggil Ustaz Asri Betul. kalau di YouTube kan. Saya selalu tengok. Betul. Mengenai Kita orang panggil dia Datuk Haji. Datuk Haji. Bagaimana Ustaz Asri selalu berkongsi mengenai ilmu bursa saham ni secara macam bukan menyeluruh lah di YouTube, selalu teaser kan kalau nak masuk kelas dan kemudian. Izinkan saya tambah, apa yang menarik bila kita mengikuti kelas-kelas mengenai pelaburan saham ini, kita menggunakan bahasa yang paling mudah. Kita tak boleh guna bahasa yang agak tinggi because dia agak susah untuk dipahami. Agak matematik sikit lah. Tak boleh. Kita tak boleh terlalu tinggi sangat. Bahasa yang digunakan itu mungkin tidak kesampaian lah kepada audience kita. Ya. Dan juga bagi Nasiruddin sebagai pelajar kawanan, pastinya salah satu minat pada saya kira pelaburan ni juga mungkin dah tercetus dalam kalangan semua pelajar. Tapi ini merupakan satu peluang yang sangat menarik sekali. Pandangan Nasiruddin sendiri. Pada pandangan saya bila Dr. Romzi beritahu tentang makmal ni, saya sangat teruja sebab selama ni saya hanya belajar teori daripada subjek perekonomian, hanya teori financial. Tapi bila makmal ni diciptakan, maksudnya saya boleh mempraktikkan teori-teori itu dalam real lifetime. Maksudnya saya boleh trade dan alhamdulillah lah dengan dorongan Dr. Romzi, saya boleh menjadikan dagangan ini adalah salah satu punca pendapatan saya. Itu menarik sekali sebab ramai pun melakukan perkara yang sama. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat apakah mungkin isu yang kritikal atau permasalahan yang wujud dari sudut pandangan akademias khususnya berkaitan dengan ilmu pelaburan ini yang membawa kepada penubuhan makmal pelaburan saham ini? Memang persepsi kita tak boleh nak deny lah persepsi ni sebab ramai yang kaitkan pelaburan saham ni skim cepat kaya, perjudian. Betul kalau mereka yang terlibat dalam pelaburan tu tidak ada ilmu yang cukup. Kalau mereka tak ada ilmu yang cukup dan mereka terlibat, itu akan jadi skim cepat kaya. Skim cepat kaya dan jadi kita menyediakan satu platform lah yang mana kita bagi ilmu dan macam Dr. Romzi kata tadi, kita akan cuba bagi ilmu pada tahap yang semudah yang boleh agar lebih ramai masyarakat di luar sana dapat mempelajari ilmu pelaburan ini dengan lebih banyak. Dan dengan adanya ilmu ini nanti, maka mereka dapat melakukan aktiviti pelaburan dengan secara teratur dan tidak kerugian lah, lebih kurang macam tu. Itu juga. Tapi Dr. Romzi, kita lihat banyak sebenarnya kelas-kelas saham, ilmu pelaburan saham ni dilakukan oleh orang persendirian di luarnya. Misalnya Ustaz Asri sendiri yang juga bergiat aktif, kita melihat. Tapi dalam masa yang sama juga kita lihat kelas itu sangat baik sekali untuk memberi satu pendidikan kepada orang di luar sana untuk membaca pasaran saham itu sama ada sihat atau tidak sihat, untuk bermulanya mereka sebelum mereka invest kan, sebelum mereka trade saham. Tapi bagaimana sebenarnya pendekatan yang dilakukan dalam kelas ini kepada pelajar-pelajar? Mungkin pelajar-pelajar mereka dari teori belum lagi masuk nak trade kan. Jadi itu lain sikit nak trade berapa dulu, nak start dengan apa dulu. Jadi pendekatannya dalam makmal pelaburan saham ini bagaimana? Dalam makmal saham di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi kami yang ada sekarang ni, selain daripada teori, obviously betul lah teori dulu. Selalunya dia belajar teori. Apakah makna market bullish sebenarnya, market bearish. Bila kita ajar teori, pelajar-pelajar ni dia tak nampak. Dan kita terangkan dia macam mana sifat market yang bullish ataupun market yang bearish. Di dalam makmal dagangan saham ini, kita juga telah lengkapkan dengan segala tools yang perlu digunakan as if diorang ni betul-betul nak trade live. So dalam makmal ni kita ada 4 skrin sebenarnya. 4 skrin seolah-olah macam dia ni akan berinteraksi dengan market live. So kita akan tunjukkan contohnya, bila kita bagi contoh, bila kita bagi case untuk diaplikasikan, kita bagi real life case. So jadi manfaatnya agak
impactnya agak direct, secara terus. Sebab itu dia menjadikan kelas yang dijalankan lebih interaktif, lebih interesting, lebih engaging untuk mereka memahami subjek tersebut. Sebagai contohnya lah, RHB Trade Smart, kita bagi pendedahan. Contohnya kalau kelas pukul 9, so kita boleh bagi live market opening. The opening bell of Bursa Malaysia, for example, kan? So dia boleh tengok, kan, macam mana pergerakan saham tu mula bergerak selepas 8.30 ataupun bermula 9. And then semasa 2 jam lecture, dia orang akan experience real life market trading sebenarnya. Betul. So walaupun dalam kelas, official kelas, kan, kita tak buat real money punya trade. So kita bagi student experience, buka account di Bursa Malaysia Marketplace, supaya dia boleh practice menggunakan paper trade, paper money. So kita buat practice walaupun price dia delay sikit, about 15 minutes delay, tapi analisis yang dia buat itu adalah mengikuti harga pasaran yang bergerak aktif live. So maknanya proses pembelajaran, pengajaran akan lebih interaktif, dan ilmu yang diajarkan tu boleh digunakan, I think, for life. Ini bersesuaian juga dengan konsep lifelong learning. Lifelong learning konsep. So dia orang macam Cik Nasir tadi, kan, dia cakap dia boleh gunakan ilmu yang dipelajari dalam kelas untuk menjana pendapatan alternatif. So tidak mustahil di masa akan datang selepas graduate dia akan jadi full time trader mungkin. Sebab ada 2 kategori pelabur sebenarnya. Ada 2 kategori pemain. Satu, dia boleh pilih untuk jadi pelabur, ataupun dia boleh pilih untuk jadi pedagang. Pedagang pula dia boleh pilih, ada 2 kategori, ya. You nak jadi day trader, beli ini hari, jual dalam masa seminggu atau less than 1 bulan, ataupun dia nak jadi scalper, beli pukul 10, jual pukul 11. Itu lagi tinggilah risikonya. So benda-benda macam ni kita dedahkan dalam kelas, walaupun it's a theory class. So in real life dia boleh praktikkan terus. Kelas sudah bermula. Nasruddin dah masuk kelas. Dah. Jadi untuk awal ini mungkin pandangannya bagaimana? Adakah apa yang diharapkan mungkin dari kelas ini juga? Apa yang saya harapkan supaya ilmu ni diturunkan untuk semua orang, sebab benda ni, ilmu ni dia tak semestinya kita join kelas. Sebab ilmu ni kita boleh dapat bahan-bahan di mana-mana saja dalam internet, sebab semua ada, kebanyakannya adalah percuma. Dan seperti yang doktor beritahu, apabila kita sudah belajar ilmu ini, kita akan pilih antara 2, pedagang ataupun pelabur, untuk long term ataupun short term. Itu yang terpenting, nak jadi long term atau short term tu pun kena ada ilmu juga. Betul trader. Saya kalau tengok tu pun, kalau saya tengok dekat YouTube tu lama terbendung nak memahami tu, kan. Bila saya selalu dengar, kena selalu dengar dan baru kita faham. Tapi saya belum start, tak pernah cuba trade. Hanya dengar-dengar saja, dah baca-baca saja. Yang buat orang putus asa untuk involve ni sebenarnya dia ni nak cepat. Nak jual ini, nak beli ini hari, nak jual dalam masa 1 hari. Itu yang dia cepat kecundang. Tapi kalau kita boleh belajar untuk pengurusan wang, ini kita akan ajar dalam kita punya silibus tu, pengurusan wang dan juga pengurusan risiko, dia akan lebih berdaya tahan. Sebab tu kalau student-student yang masuk kelas saya tanya dulu, kalau dia betul-betul berminat nak buka akaun dengan RHB Trade Smart, soalan pertama yang saya tanya kepada student-student saya adalah, berapa banyak yang kamu sanggup rugi? Kan? Betul. Kalau setakat 1,000, so maknanya 1,000 saja risiko yang kamu berani tanggung. Jadi 1,000 sajalah amount yang sanggup dilebur lah, orang cakap cair lah 1,000 tersebut. Kalau ada 10,000, maknanya 10,000 maknanya risiko dia agak tinggi. So mungkin pulangannya mungkin akan setimpal dengan risiko yang sanggup ditanggung. Dan juga antara perkara penting dalam trading saham itu atau pelaburan saham itu adalah membaca berita juga. Ya, tepat sekali. Itu yang paling penting sekali. Betul. Pagi-pagi kena tahu berita dulu, baru pilih yang mana nak kita trade. Okey, banyak sebenarnya untuk kita ceritakan bersama dengan 3 tetamu kita pagi ini. Menarik sekali saya kira idea makmal pelaburan saham ini. Prof Mani, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Boleh. Kalau kita nak lihat anggaran nilai makmal yang dibangunkan ini dan bagaimanakah penggunaannya?
dari segi kos pembinaan ya. Kos pembinaannya agak mahal jugalah, dalam RM300,000. And then alhamdulillah lah pihak SPE UPM nak ucapkan terima kasih kepada dua agensi ni, satu AAA atau Asri Ahmad Academy dan juga RHB Investment Bank kerana memberi bantuan dari segi kewangan dan juga dari segi infrastructure support untuk membangunkan makmal ni lah. Memang idea ni dah lama, tetapi sebab peruntukan yang diperlukan agak besar, maka tertangguhlah. Tapi alhamdulillah bila dua agensi datang membantu kami, it materialize. Dr. Romzi, bila kita buat perbincangan ini rakan-rakan saya di dalam studio juga tanya, mungkin kalau ada orang luar untuk sertai, bagaimana? Kita tahu kelas ini sangat valuable untuk pelajar-pelajar, sangat bertuah seperti yang Sirudin. Tapi bagaimana orang luar pula kalau nak sertai? Kita baru saja melancarkan sijil profesional kewangan gunaan dan pelaburan untuk orang luar, orang umum untuk join in kita punya courses. So, maknanya dia tak payah nak buat ijazah untuk mengalami experience trading lab yang kita ada ni untuk belajar jual beli saham. Dia boleh join in kita punya course. Short course sebenarnya. Course ini kita dah design selama 5 hari, intensif 5 hari, di mana lebih kurang 40 jam kredit pembelajaran. Maknanya dia masuk kelas pukul 9 sampai pukul 5 setiap hari, 5 hari. Di pengakhiran kursus tersebut, kita bagi real life experience, opening bell secara langsung di Bursa Malaysia, provided kalau dia dah berjaya buka account, brokerage account dengan RHB Trade Smart, dia boleh start trading terus real life hari terakhir, hari kelima tersebut. So very intensif. Kita buka open kepada general public, not just untuk our student UPM sahaja. So ini peluang ini agak bernilai, nilainya agak tinggi, seperti yang dikatakan tadi. Kalau nak ikuti kursus-kursus begini di luar sana, agak pricey, agak mahal. Jadi di UPM percuma? Kita bukan percuma, ada bayarannya, tapi bayarannya lebih reasonable. Harga mampu milik, kita cakap. Harga mampu milik untuk sesuai untuk ditawarkan kepada pelajar-pelajar dan juga orang awam di luar sana. Sebab orang awam di luar sana terdiri daripada berbagai background. Kita tak boleh expect dia tahu semua. In actual fact, yang ada accounting and finance background pun, dia pun tak pernah trade. So bila kita expose benda ni dekat orang yang dah ada knowledge, it is like an eye opener. Orang cakap, wah, macam ini je rupanya bila kita nak apply teori yang kita belajar for 3 to 4 years dekat universiti dulu. Bila masuk live market, macam ini rupanya kita nak trade. Macam nak baca fundamental analysis contohnya. Fundamental analysis ni kita tengok keadaan isu semasa. Kena juga. Itu adalah perkara yang sangat penting. Which is kita kena tengok market sentiment. Market sentiment is salah satu. Kita juga kena tengok dia punya fundamental analysis of the company itself lah. Company mana yang kita nak invest. Kan? Itu persoalan utama tu. Nak beli apa ya? Nak beli apa itu soalan yang selalu ditanya kepada saya. Nanti dulu kita belum kan. So ada step-steps dia. Bila nak beli, itu lagi satu. Ini kita ajarkan juga. Ini aspek technical analysis, macam mana nak baca charting tu. Dia punya candle chart, ada indikator untuk masuk, ada indikator untuk keluar. Ini ilmu-ilmu yang kita sharekan dalam masa kelas tersebut lah. Dan juga just to add to that, memang betul selama 5 hari, and then di penghujungnya nanti pelajar-pelajar atau orang luar yang mengikuti program ini akan menerima sijil dari program ini, and then mereka boleh gunakan sijil ini untuk mereka career mereka, untuk cari kerja. Ajar yang lain ke atau bagaimana? Dia ada capability, boleh. Ada capability dengan sertifikat itu, dia juga boleh gunakan sertifikat itu untuk further, untuk sambung lagi sebetulnya, untuk advance lagi lah, next level dia. Betul. Dan juga bagaimana sebenarnya kalau orang luar
yang menonton kita hari ini, bagaimana mereka nak sertai? Dah buka ke belum? Dah buka, Dah buka? boleh hubungi pihak pengurusan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi untuk pendaftaran. Maknanya kita boleh start offer. Kita pun baru nak mula je sebenarnya program ini untuk first batch. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan jalankan. Nasiruddin, seperti yang Dr. Romzi katakan, apa mungkin yang dulu Nasiruddin belajar secara teori, kemudian membuka mata Nasiruddin apabila masuk ke kelas makmal ni? Mungkin boleh bagi contoh pada kita untuk kita lebih memahami mengenai makmal pelaburan saham UPM. Okey, macam seperti yang saya kata tadi, teori yang kita belajar, saya belajar dulu. Contohnya macam saya studi accounting, so saya akan menyelidik company-company itu seperti ratio, nilai-nilai ni. Dari situ yang seperti yang Dr. Romzi beritahu tadi, fundamental, betul. Itu yang kita gunakan luaran untuk kita memilih company. So dan dalam program ini kita akan belajar tentang technical. Dan satu lagi sentimen pasaran. Dua benda ni kita boleh belajar, tapi bila kita join program ni ia akan dapat lebih detail. Itu antara perkara yang ingatkan hanya itu saja, tapi rupanya kena tahu lebih. Kita kena tahu juga ups and downs the company juga. Kan? Ya, kena tahu juga. Tapi itu kalau kita lihat sebenarnya kalau nak trade tu sebenarnya ambil masa yang lama sebelum kita decide untuk hari itu saja. Kalau saya pengalaman saya lah, saya tengok rakan-rakan saya layan trade, lama juga nak kaji dulu sebelum mereka decide untuk trade sebab satu company. Dengan menggunakan teknologi yang sedia ada sekarang ini, sebenarnya proses pembelajaran, pencarian maklumat boleh dilakukan dengan agak pantas. Dalam masa less than a few hours lah, I would say. Ini juga menjadi sebahagian daripada saya punya daily routine. Contohnya hari Isnin malam tadi, a few hours before saya tidur, dalam 2 jam kita just baca je website-website yang terlibat untuk mengetahui keadaan pasaran secara umum. Dengan mendapat pengetahuan melalui maklumat-maklumat tersebut, kita boleh predik apa yang akan berlaku untuk jangka masa seminggu. Dalam masa yang sama, kita punya homework untuk seminggu tu, kita dah ada buat listing dah. Apa benda yang kita in our basket lah. Dalam bakul kita, apa benda yang kita nak tengok. Seterusnya. Dan hari-hari yang hari Senin, Selasa, Rabu, kita just monitor saja. Bukannya bermaksud kita kena duduk depan komputer 24 jam. Tidak. Dengan adanya online brokerage macam RHB Trade Smart ini, kita boleh set bila kita nak masuk, bila kita nak keluar. Kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti biasa, kan? Kita tak payah 24 hours in front of the PC. Bukan, mereka ada apa yang dipanggil sebagai trigger point. Dia mereka akan hantar alert kepada kita sekiranya harga satu saham tu cecah apa yang kita nak. Dia akan bagi tahu kita, okey, dah sampai, dan kita boleh transact lah, kita boleh beli. Dan kalau dah rendah, kita boleh cut loss pada masa tersebut lah. So we don't have to really monitor all the time lah. Betul lah, dia orang boleh buat apa sampai sampingan saja. Betul. Dalam handphone pun boleh dah sekarang. Bila kita tengok keadaan pasaran, dengan sendirinya sebenarnya kita lebih alert kepada apa yang berlaku di persekitaran kita. Mungkin sebelum ni kita tak ambil tahu, tapi bila kita dah involve dalam trading saham ini, kita akan automatically aware, kita akan automatically concern. Ingin tahu, macam mana ya kenaikan interest rate ni tinggi, apakah kesannya kepada diri sendiri dan juga kepada apa benda yang dia cuba lakukan untuk berdagang saham tadilah. Baik, kita pun bercakap-cakap dah hampir ke penghujungnya. Mungkin Prof Bani ada nak bercakap mengenai harapan dan juga perancangan jangka panjang untuk makmal SPA UPM ni secara keseluruhan bagi kita nak meningkatkan ilmu kewangan dan juga literasi kewangan, terutamanya pelaburan itu sendiri. Betul. Memang dari segi jangka panjangnya kita dah ada dalam perancangan kita untuk menyebarkan ilmu ni kepada lebih ramai masyarakat di luar sana lah. Dengan kerjasama Asri Ahmad Academy dan RHB Bank, kami dah laid out
some plans lah in our tu untuk kita sebarkan maklumat ni. Ataupun kita akan adakan lebih banyak kelas-kelas ini untuk pihak masyarakat luar dan juga industri lah. Dan kita bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana agensi kerajaan yang sanggup menerima kami untuk mengadakan kelas ni. Dan Dr. Romzi sendiri lepas ni sasarannya semua pelajar-pelajar accountant boleh trade. Boleh trade, insyaAllah. Yes. InsyaAllah, ya. Dan harapan saya juga sebab SPE, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, telah mendapat akreditasi bertaraf dunia daripada AACSB dan EQUIS. Dengan adanya trading lab ini, kita akan dapat lagi memperkukuhkan status world standard kita di mata dunia. Sebab bila kita dapat akreditasi, international akreditasi ini, which is AACSB dan EQUIS, European dan American, kita kena kekalkan pencapaian kita. Makmal trading saham ini adalah salah satu faktor yang akan lebih memperkukuhkan Sekolah Perniagaan Ekonomi di mata dunia. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu kita, Profesor Dr. Bani Arifin Amin Nordin, Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, Dr. Muhammad Romzi Ibrahim, Penyelaras Makmal Dagangan Saham Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, serta pelajar sarjana muda perakaunan Sekolah Perniagaan Ekonomi UPM, Muhammad Nasiruddin Muhammad Rizwan. Itu saja masa yang kami ada. Terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kami. Dan dengan itu sekian saja Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad. Jumpa lagi.